Bismillahirrahmanirrahim dan Assalamualaikum kepada semua. Pada video kali ini, saya dan rakan seperjuangan akan membentangkan tentang tajuk Fadilat dan Adab Membaca Al-Quran di bawah subjek Ilmu Wahyu dan Sains MPU 33012. Kami merupakan pelajar ijazah sarjana muda Suludin dan Kaunseling dengan kepujian dari Fakulti Kontemporari Islam. Jadi tanpa membuang masa, mari kita pergi kepada pengenalan Al-Quran. Apakah itu Al-Quran? Al-Quran ialah kalamullah yang mengandungi mukjizat diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantaraan Malaikat Jibril AS dan ditulis dalam bahasa Arab dan dipindahkan kepada kita secara mutawatir dan setiap membacanya adalah ibadat. Susunan Al-Quran pula terdiri daripada cantuman 28 huruf hijaiyah yang mana keseluruhan Al-Quran mengandungi 323.671 huruf dan 77.437 kalimah, 6.236 ayat, 114 surah, 30 juzuk, 60 hizib dan 240 makrah. Hari ini insya-Allah saya akan kongsikan serba sedikit tentang fadilat membaca Al-Quran. Maka fadilat itu sendiri bermaksud kelebihan yang kita akan dapat dalam ibadah yang dilakukan. Maka bergerak kepada fadilat yang pertama, iaitu Al-Quran akan menjadi syafaat dan pembela di akhir akhirat. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim daripada Abu Umamah Al-Bahili bahawa Nabi SAW bersabda, bacalah Al-Quran, sesungguhnya ia akan datang pada hari kiamat sebagai pemberi syafaat kepada pembacanya. Riwayat Muslim. Kedua, Allah Subhanahu Wa Taala mengangkat martabat golongan yang membaca Al-Quran. Bukti dan dalilnya daripada Umar Al-Khattab, Nabi Muhammad SAW bersabda, sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala mengangkat martabat beberapa golongan dan merendahkan martabat yang lain dengan sebab Al-Quran. Riwayat Muslim. Seterusnya, setiap satu huruf membaca Al-Quran akan mendapat 10 ganjaran pahala. Daripada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, barang siapa yang baca satu huruf dalam Al-Quran, maka baginya satu kebaikan dan setiap kebaikan itu digandakan menjadi 10 kebaikan yang semisal dengannya. Aku tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf, akan tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Riwayat Al-Tirmizi. Pada hari ini, saya akan berkongsi sedikit mengenai adab sebelum, semasa dan selepas membaca Al-Quran. Yang pertama, saya akan menerangkan mengenai adab sebelum membaca Al-Quran. Antara adab-adab sebelum membaca Al-Quran ialah niat, iaitu kita hendaklah memastikan bahawa niat kita membaca Al-Quran adalah benar-benar ikhlas kerana Allah. Yang kedua adalah suci, iaitu kita hendaklah memastikan bahawa keadaan diri kita suci daripada hadas kecil ataupun hadas besar, dan haram ke atas orang yang berhadas besar untuk membaca ataupun memegang Al-Quran. Yang ketiga adalah bersiwak. Disunatkan kepada kita untuk bersiwak ataupun memberus gigi sebelum memulakan bacaan Al-Quran. Dan yang terakhir adalah berwuduk. Dan disunatkan juga kepada kita untuk berada dalam keadaan berwuduk sebelum membaca Al-Quran. Seterusnya, saya akan menerangkan mengenai adab semasa membaca Al-Quran. Yang pertama, kita hendaklah memakai pakaian yang menutup aurat dan bersih serta membaca Al-Quran di tempat yang bersih dan tenang. Yang kedua, membaca Al-Quran dengan menghadap kiblat. Yang ketiga, meninggikan kedudukan Al-Quran dengan tujuan memuliakannya. Kedudukan yang terbaik ialah di atas kedudukan pusat kita. Yang keempat, membaca Al-Quran dengan penuh tajwid dan menjaga setiap makhraj huruf. Kita juga hendaklah menjelaskan setiap sebutan-sebutan Al-Quran yang kita baca. Yang terakhir, membaca Al-Quran dengan penuh tertib dan tertil. Dan janganlah kita membaca Al-Quran dengan tergesa-gesa dan tergopoh-gopoh. Terakhir sekali, saya akan menerangkan mengenai adab selepas membaca Al-Quran. Antara adab selepas membaca Al-Quran ialah sunat bagi kita untuk mengucup atau mencium Al-Quran tersebut bagi tujuan memuliakannya. Seterusnya, adab lain selepas membaca Al-Quran ialah berdoa.
Hal ini kerana berdoa selepas membaca Al-Quran merupakan salah satu waktu yang mustajab untuk kita berdoa. Pada part video saya ini, saya akan memberikan 2 adab tambahan terhadap Al-Quran. Yang pertama adalah cara membawa Al-Quran. Pasti korang tertanya-tanya kan? Bawa Al-Quran ada cara tersendiri ke? Ada, dan caranya sangat simple, iaitu tidak membawa bawah daripada kawasan pinggang. Kenapa? Kerana Al-Quran merupakan satu kitab yang sangat mulia. Jadi perlulah kita meletakkannya di kawasan yang mulia. Walaupun tiada nas yang mengharamkan kita membawa bawah daripada kawasan pinggang, tetapi jika kita ingin mendapatkan keberkatan di satu perkara, pastilah kita memuliakannya, betul tak? Okey, yang kedua adalah cara menghapuskan Al-Quran. Al-Quran mempunyai cara ataupun ciri-ciri yang unik untuk menghapuskannya. Bukanlah kita membiarkannya lama-lama sehingga rosak ataupun mencapakkannya seperti barang-barang yang lain. Tapi dengan cara kita mengambil bekas ataupun bahagian yang terkoyak dan Al-Quran yang tidak kita ingin gunakan, lalu letakkannya di dalam satu bekas dan kita membakarkannya. Abu daripada bekas bakaran tersebut kita buangkan ataupun kita campakkan di dalam sungai supaya tidak ada binatang ataupun manusia yang boleh melangkah Al-Quran tadi. Cara atau metod ini boleh kita gunakan kepada nama Allah ataupun ayat-ayat Quran yang terdapat dalam kitab-kitab lain. Kali ini saya akan membuat satu kesimpulan atau khulasah tentang apa yang telah disampaikan oleh sahabat-sahabat saya berkenaan pengertian fadilat dan adab-adab dengan Al-Quran. Secara keseluruhannya, Al-Quran merupakan masaf bermukjizat yang perlu kita pelihara. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman di dalam Al-Quran dalam surah Al-Isra ayat 88 yang bermaksud, katakanlah wahai Muhammad, sesungguhnya jika sekalian manusia dan jin berhimpun demi mendatangkan sesuatu yang sebanding dengan Al-Quran, mereka tidak akan mampu mendatangkannya walaupun mereka saling membantu. Kesimpulannya, sudah menjadi kewajipan ke atas setiap mukmin untuk memelihara dan menjaga adab dengan Al-Quran serta membaca Al-Quran secara tartil dan mentadabburi setiap ayat di dalamnya. Kerana Al-Quran merupakan mukjizat yang paling besar diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang kekal hingga ke hari akhirat.